Isyak ke ni? Isyak ke Isyak? 8 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Muslimin, muslimat, hadirin hadirat, para tetamu Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni sekali lagi Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk sama-sama hadir ke rumah Allah, sama-sama dapat kita salat jamaah, duduk zikir, baca doa, kita duduk i'tikaf dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan insya-Allah segala kebaikan yang Allah susun dan izinkan kepada kita pada hari ini insya-Allah menjadikan kita orang yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah kita sambung lagi perbincangan kita dalam kitab Al-Iman karangan Syekh Abdul Majid Az-Zindani. Tuan-tuan sekalian, dalam kuliah yang lepas kita dah bincang berkenaan dengan beriman dengan kitab, khususnya Al-Quranul Azim, tentang Al-Quran. Kita dah bincang panjang lebar berkenaan dengan kedudukan Al-Quran nak dibandingkan dengan kitab-kitab yang terdahulu. Kemudian kita dah bincang tentang kewajipan untuk setiap umat untuk berpegang teguh dengan Al-Quran. Kita bincang juga tentang poin yang ketiga, subtopik, iaitu at-tamassuku bihi wal qiyamu bihaqqi, berpegang dengan Al-Quran dan melaksanakan tanggungjawab dan juga hak-hak Al-Quran. Kita berhenti kat situ tuan-tuan. Kita berhenti dekat melaksanakan hak-hak Al-Quran yang telah sama-sama kita bincang panjang lebar berkenaan dengan bacaannya, hafazannya, tilawahnya, menghalalkan yang halal, mengharamkan apa yang haram dalam Al-Quran, ikut apa sahaja yang ada dalam Al-Quran, tinggalkan larangan-larangan yang ada dalam Al-Quran. Semua dah kita bincang panjang lebar tentang kisah-kisah Al-Quran dan sebagainya. Dan kita berhenti dekat at-taslimu bimutasyabihihi ala ma yaliqu bikamalillahi min ghairi tajsimun wala ta'til. Ini pun kita bincang panjang lebar dalam kuliah yang lepas. Mungkin tuan-tuan masih ingat lagi perbahasan kita tentang taslim, tentang ta'til, tentang takwil, tentang tafwid dan sebagainya. Ada perbahasan-perbahasan ulama berkenaan dengan pandangan-pandangan ulama, khususnya berkenaan dengan ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang ada sedikit kesamaran dalam Al-Quran, yang kita dah bincang juga kesamaran-kesamaran tersebut ada pandangan-pandangan ulama, khususnya mereka berbeza pandangan berkenaan dengan ayat-ayat mutasyabihat, berpandukan kepada khilaf pemahaman mereka tentang ayat mutasyabihat yang Allah sebut dalam Al-Quran, warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Ini kita dah bincang panjang lebar dalam kuliah yang lepas. Saya rasa kita tak perlu ulang lagi. Macam mana hanya berbeza pemahaman pada huruf waw sahaja. Kan dalam surah Ali Imran tu huruf waw sahaja. Ada yang kata waw tu waw ataf, ada yang kata waw tu waw istinafiyah, waw permulaan kalimah, ada yang kata waw tu waw kata penghubung, menghubungkan di antara ayat ni dengan ayat yang lepas. Sehingga menyebabkan ada di kalangan ulama-ulama, khususnya kita di kalangan orang awam juga terkesan, ada yang kata takwil ayat-ayat sifat dan sebagainya, ada yang kata tafwid, serah pada Allah, ada yang kata taslim. So itu kita dah bincang panjang lebar tuan-tuan sekalian. Kita tak perlu nak ulang lagi lah. Sebab kadang-kadang saya bimbang juga
Kalau bercakap panjang-panjang isu ni kadang-kadang dia jadi cepat-cepat sangat bergaduh. Kan cepat sangat bergaduh. Kita bimbang tuan-tuan sekalian, sepatutnya kita makin kita mendalami agama, makin besar jiwa kita, makin kita ni menerima khilaf. Kita berlapang dada untuk menerima perbezaan pandangan yang dah makan ratusan tahun. Dah beratus-ratus tahun ulama' dah bahas benda ni. Kadang-kadang ada setengah fasa tu dah selesai dah, tapi dah kemudian dia bangkit balik, dia panas balik. Jadi kadang-kadang kita makin banyak kita belajar, makin cepat pula kita menyesatkan orang itu, menyesatkan orang ini, mengkufurkan orang itu, mengkufurkan orang ini. Ini bahaya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sedangkan kita tahu di luar sana begitu susah para ulama, para pendakwah nak ajak orang masuk Islam. Kan nak pujuk orang masuk Islam. Bila dah ramai yang dalam Islam ni, tiba-tiba kita pula makin kita mendalami Islam, memahami Islam, makin pun banyak pula orang yang tersesat dengan kepahaman apa yang kita belajar. Jadi benda-benda inilah yang kita sepatutnya kita kena berhati-hati. Kalau tengok pengarang kitab ni pun cukup berhati-hati. Kan dia kata ayat-ayat mutasyabihat ni kena berhati-hati, letakkan apa yang layak dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, tanpa tajsim, tanpa ta'til. Hidup tengah-tengah, maknanya apa? Tanpa kita ni buat pentafsiran sampai kita mentajsimkan Allah, meletakkan Allah tu ada jisim. Kan sebut tangan tu tangan seketul macam tangan kita, badan kita macam badan seketul, zat Allah dan sebagainya tu. Jangan sampai tahap macam tu, jangan sampai ta'til. Jangan sampai kita orang kata bainal ifrat wa tafrid. Jangan lebih sangat, jangan kurang sangat. Jangan sampai kita tajsimkan Allah. Ini ada di kalangan orang kita yang tajsimkan Allah, sampai kata tangan tu tangan seketul macam tangan kita. Kan kan macam-macam lah. Ada yang kata tolak terus, ta'til, tolak terus. Tak ada tangan-tangan ni, tak ada. Kan ayat tu pun tak betul tu, tolak terus. Ada di kalangan yang macam tu. So kena berpada-pada dan kita kena berlapang dada menerima khilaf, khususnya dalam perbezaan pandangan di kalangan ulama. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, baik kita sambung lagi. Kata pengarang kitab ni, qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid darain amin. Wal wuqufu 'inda hududihi wal dhabb 'anhu min tahrifil ghalin wal intihalil mubtilin والنصيحة له بكل معانيها والدعوة إلى ذلك على بصيرة. Selepas dia bincang tentang hak-hak Al-Quran, kita tengok dia sebut hak-hak Al-Quran tu mula daripada baca, hafal, laksanakan kewajipan, tadabbur, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Dia pergi daripada yang asas, dia pergi pada dalam sampai peringkat perbahasan. Jangan sampai tajsim, jangan sampai ta'til. Ini antara hak-hak Al-Quran. Antara hak-hak yang lain ialah wal wuqufu 'inda hududihi, berhenti pada batas-batas yang telah ditetapkan oleh Al-Quran. Dalam Al-Quran ni tuan-tuan sekalian, kita tahu dalam Al-Quran cukup banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum hakam, tentang syariat, tentang adab-adab, tentang peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, mencakupi seluruh hidup kita. Seluruh hidup kita Allah Subhanahu wa taala gabung jalinkan ada dalam Al-Quran. Apa saja undang-undang, ekonomi, nak bernegara, semua sekali, semua duduk dalam Al-Quran. So di sana Allah Subhanahu wa taala meletakkan hudud. Orang kita bila sebut hudud ni nampak hukum hudud je. Kan? Memanglah hudud ni maknanya apa? Hudud ni makna had, maknanya apa? Batas. Batasan, batas macam parit lah, parit tu kan batas. Bila kita nak pergi sebelah sana tu ada batas tu. Kita tak boleh melangkaui batasan sebelah sana. Hidup kita ni tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala suruh kita hidup, kita ni enjoy. Kan? Duduk atas dunia ni enjoy dengan apa saja nikmat yang Allah bagi. Apa saja Allah bagi ni enjoy lah, duduklah atas dunia. Tapi dalam masa yang sama nak enjoy pun di sana ada batasan-batasannya. Kalau kita nak bercinta, lelaki, perempuan, tak apa bercintalah, tapi batasannya pada batasan perkahwinan. Ada cara dia, tak boleh nak mentang-mentang kita nak bercinta, dia bercinta, dia lelaki itu, perempuan ini bergaul tanpa batas dan sebagainya. Ada batasannya. Hidup kita nak enjoy dengan berhibur, nak berhiburlah, tak ada masalah. Tapi dalam Islam, dalam Al-Quran ada batas-batasnya, ada hududnya. So kita
antara hak-hak Al-Quran, kita tak melangkaui batas yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan dalam Al-Quran, supaya insya-Allah betul-betul kita laksanakan apa dia hak Allah, supaya hak Al-Quran untuk kita taat dan patuh kepada apa saja yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Antara batas yang tuan-tuan sekalian, batasan akal. Dan batasan akal. Al-Quran, cerita agama ni cerita yang kadang-kadang kalau kita fikir dia agama ni tuan-tuan, kalau kita nak semua benda kita nak kena tepat dengan akal baru kita nak ikut, susah kita. Kan? Sebab Allah Subhanahu wa taala nak test kita. Nak uji kita. Arahan Allah Subhanahu wa taala kita buat kerana logik akal ke kerana iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran banyak hukum hakam, kadang-kadang banyak ayat-ayat yang mencabar akal kita. Bukan kerana Al-Quran tu tak sesuai dengan akal, tetapi mungkin kemampuan akal kita belum sampai untuk memahami sampai tahap tu. Kadang-kadang kita ni, akal kita ni terlalu cepat nak mencabar hukum hakam, syariat apa yang ada dalam Al-Quran yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kalau kita semua benda nak logik akal, kita akan banyak pertikai. Allah nak tengok bab semayang. Kita semayang kerana orang tanya sebab apa nak semayang? Oh, semayang ni bagus. Sebab semayang ni Allah suruh semayang sebabnya kita nak sihatkan badan kita. Gerakan-gerakan sembahyang tu sebenarnya bagus untuk menyihatkan badan kita. Bila kita sujud, dah ada kajian sains, kita bahas panjang lah dari sudut saintifiknya. Dah ada kajian sains yang mana bila kita sujud tu, dalam jangka masa kita sebut subhana rabbiyal a'la wa bihamdih sebanyak 3 kali, waktu kita sujud tu tepat dengan sunnah apa yang Nabi ajar, akan ada satu kawasan dalam otak kita ni yang darah tu sampai. Kalau kita sujud sekejap, sebut sekali je subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, bangun pula duduk antara 2 sujud, darah tu tak sempat sampai. Dah ada kajian saintifik, saya pernah baca benda ni lah. Kan, bila kita sujud sampai subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali, darah tu sempat sampai sebelum sempat kita bangun. Jadi menyebabkan badan kita sihat. Jadi kalau kita sembahyang kerana nak sihat, sebab apa? Akal kata sembahyang sihat. Sembahyang sihat. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala suruh sembahyang. Sama ada akal kata sihat ke, akal kata tak sihat ke. Kalau kita tak baca artikel tu pun kita kena salat juga. Sebab apa? Sebab Allah suruh sembahyang. Dalam Al-Quran cerita pasal pemakaian, tutup aurat dan sebagainya. Banyak kadang-kadang orang duk bahas. Sebab apa? Dia mendahulukan akal lebih daripada Al-Quran. So ada batasan-batasan akal dalam Al-Quran. Kalau tengok kisah Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam, cerita pengorbanan Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam, kalau akal nak petikai, banyak benda yang akal boleh petikai. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam sembelih anak. Kalau fikir logik akal, kadang-kadang orang kita banyak golongan-golongan sekarang yang banyak bertuhankan akal. Dia kata macam mana ni Allah suruh boleh buat zalim ni? Kan sedangkan Allah Maha Adil. Kan biasanya dalilnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Takkanlah Allah suruh sembelih anak sendiri sedangkan kisah tu ada dalam Quran. Kan? Allah maksudnya apa? Macam seolah. Jadi dia tengok, dia akal dia. Jadi dalam masa yang sama, bila dibaca cerita-cerita macam ni, menimbulkan keraguan dan sebagainya, menyebabkan dia dalam masa yang sama ragu dengan apa yang ada dalam isi Al-Quran. So di sana ada batasan-batasan akal. Kalau fikir sekarang lah, orang kata kalau Nabi Ibrahim ada zaman sekarang, tentang berapa ramai lawyer akan sama Nabi Ibrahim. Apa? Susuruhan hak asasi manusia duk sama Nabi Ibrahim pasal apa? Ini zalimi anak ni, apa hal ni? Kan, tinggal isteri tengah-tengah padang pasir ni, apa mana hak-hak keluarga macam-macam lah kan. Tapi dalam Al-Quran lain kan. Cara Allah Subhanahu wa taala uji Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam cukup ajaib kan. Allah sayang kepada Nabi-Nabi, Allah sayang kepada hamba dia, Allah sayang kepada Nabi-Nabi dia, Allah bagi rasa. Beza cara kita sayang anak kita. Kita sayang anak kita tuan-tuan, kita tak nak anak kita kena sakit, tak nak anak kita kena musibah. Cara kita sayang anak kita, nyamuk kita tak bagi gigit, letak kelambu, pasang ubat nyamuk. Pasal apa? Sayang anak. Tapi cara Allah sayang kepada hamba dia, dia bagi rasa, dia bagi uji. Kan Nabi Ibrahim alaihissalam Khalilur Rahman, digelar Khalilur Rahman.
Orang yang rapat, sangat rapat dengan Allah. Teman kepada Ar-Rahman. Allahu Akbar. Sampai Allah Subhanahu Wa Taala uji Nabi Ibrahim. Kalau tengok, kalau musim zaman ataupun musim kita raya Korban ni, habis cerita Nabi Ibrahim kita dengarkan. Ujian dia sejak muda sampai tua, Allah uji dia. Allah uji kisah pengorbanan Nabi Ibrahim, subhanallah kan. Tapi Allah bagi rasa, yang campak dalam api tu, sayangnya Allah kan Nabi Ibrahim, Allah bagi Nabi Ibrahim rasa dicampak dalam api. Rasa dicampak tu. Masa campak tu tuan-tuan, api tu tak sejuk lagi. Kan? Sampai dalam kisah-kisah Israiliyat sebut apa nama dia punya api tu sampai 40 hari 40 malam tak padam. Punya besar api tu nak campak pakai manjanik. Jauh campak tu kan. Bila dia campak Nabi Ibrahim AS, api tu masih lagi panas, masih panas. Bila nak mencecah badan Nabi Ibrahim AS, dalam keadaan Nabi Ibrahim dah pasrah dah apa saja yang Allah Subhanahu Wa Taala tentukan, barulah Allah Subhanahu Wa Taala sebut qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, kan? Wahai api, jadilah kamu sejuk, selamat ke atas Nabi Ibrahim AS. Kena bagi rasa, bagi cara Allah sayang hamba dia, dia bagi rasa. Allah. Jadi ujian orang beriman ni memang betul-betul antara lambang Allah Subhanahu Wa Taala sayang kita, nak angkat darjat kita kan. Musim-musim banjir baru ni, Allah, ramai kawan-kawan kita yang terkesan dengan banjir. Dalam masjid ni pun berapa ramai yang rumahnya tenggelam kan. Pergi tengok, kita buat cuci-cuci rumah orang, tengok tu rumah terduduk, tengok rumah ni habis barang, ya Allah. Kan? Sayang Allah Subhanahu Wa Taala pada hamba dia, sayang dia lain macam. Cara sayang Allah pada hamba dia tak sama macam cara kita sayang anak-anak kita. Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, jadi banyak benda-benda yang ada batasan-batasan akal. Ada batasan-batasan akal yang ada dalam Al-Quran, supaya kita tak langgar batasan-batasan itu. Supaya kita letakkan apa saja akal kita fikir, di situlah kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun otak kita tak boleh nak celuh fikir kan tuan-tuan. Tak celuh nak fikir kan. Hukum-hukum syariat ni banyak tuan-tuan sebab selalu orang bagi contoh apa dia. Orang bagi contoh kalau kita terkentut kan, dah ambil wuduk, dah terkentut. Bila terkentut, caranya apa? Ambil wuduk balik. Kenapa pula tak basuh kawasan kentut tu? Kenapa pula basuh muka? Tak kena mengena kan? Basuh muka dengan kawasan tu. Kan? Basuh kawasan yang kentut. Kenapa tak basuh kawasan kentut? Kenapa basuh muka pula? Pening. Kalau kita datang masjid, sampai dah ada wuduk siap-siap kan, sampai depan masjid terpijak pula tai kucing. Kan? Terpijak tai kucing, batal tak wuduk? Kan? Batal tak wuduk? Tak batal wuduk. Dah kenapa pula? Kan? Terpegang isteri dalam mazhab Syafi'i batal. Terpijak tai tak batal. Basuh je, tak boleh buat sembahyang. Basuh je. Dah orang rumah kita takkanlah najis. Kalau kita fikir rujuk akal, banyak benda yang dalam agama ni, sebab tu ada batasan-batasan akal yang kita tak boleh nak lepi. Walaupun di sana ada hikmahnya. Ada hikmah. Kan orang Islam tak boleh makan babi pasal apa? Dalam Quran sebut babi tu haram. Tak boleh makan babi sebab apa? Oh, tak boleh makan babi sebab apa? Sebab babi ni makan benda-benda yang kotor dan sebagainya, makan benda-benda yang sampah, banyak bakteria. Dah tu kalau babi tu kita bagi makan makanan yang halal, makanan bagus, sayur-sayur, makanan sunnah, minum air zam-zam. Kan kita sanitize sampai tak ada langsung virus dalam badan babi tu, boleh makan ke? Tak boleh juga. Akal kata boleh lah, dah tak ada penyakit dah. Tapi Quran kata sebersih mana pun tetap tak boleh. Tetap tak boleh. Sebab apa? Sebab kita tak makan bukan sebab dia kotor. Kita tak makan sebab Allah kata tak boleh. Kita sembahyang sebab Quran kata sembahyang, bukan sebab sihat tak sihat. Itu hikmah. Kita bukan menyembah hikmah, kita menyembah Allah. Itu cara kita zahirkan keimanan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. So di sana ada batasan-batasan akal dalam Al-Quran. Ini hak-hak Al-Quran yang kita kena betul-betul letakkan tempatnya untuk kita tak melangkaui batas-batas yang apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan dalam Al-Quran. Kan? Dalam aurat, isu-isu aurat banyaklah kan. Dalam aurat banyaklah kalau kita sebut perbahasan di kalangan orientalis barat dan sebagainya. Baik, itu cerita bab batasan. Wadh-dhabbi anhu min tahrifil ghalin wal intihalil mubtilin. Antara hak-hak Al-Quran ialah membersihkan daripada Al-Quran, daripada sembarang tahrif, perubahan-perubahan, pengubahan-pengubahan pelampau, tahrif yang melampau, dan penyamaran-penyamaran yang batil. Ini disebutkan dalam pengarang kitab ini, sebut tentang masalah tahrif.
Kita sebut ta'til, tajsim, istilah-istilah ni. Kalau tuan-tuan kita belajar ilmu ulumul Quran, ilmu Al-Quran, akan kita jumpa tentang istilah tahrif. Perubahan. Orang cuba ada tahrif surah, ada tahrif jumlah ayat, ada tahrif baris, ada tahrif kitik, macam-macam lah. Okay? Kalau pembahasan ulama tentang tahrif ni, cuma disebut di sini tahriful ghalin. Tahrif golongan-golongan pelampau. Dia cuba ubah Al-Quran, sama ada ubah ayat tu sendiri ataupun ubah makna-makna yang ada dalam Al-Quran. Ini penting kalau kita nak tahu ubah macam mana yang betul, yang tak betul, pentingnya kita belajar. Kalau kita tak belajar, kadang-kadang kita tak perasan. Ada orang cuba ubah ayat, cuba buat ayat Quran lain, ataupun cuba ubah ayat Quran. Hari tu ramai juga di kalangan kita mungkin cerita 5-6 tahun lepas, 10 tahun lepas kot, cerita tentang Rasul Melayu kan. Kita dengar Rasul Melayu, tengok sampai YouTube sampai sekarang ada. Kami ada Nabi, korang tak ada Nabi, makcik tu sebut kan, seronok je kan. Antara dalilnya apa? Dia kata apa? Saya ni Rasul Melayu sebab apa? Sebab dalam surah Yasin Allah sebut. Dia guna ayat Quran juga. Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin. Sesungguhnya kamu di kalangan nabi-nabi. Dia kata apa? Ayat ni turun pada saya. Innaka, ka tu maknanya apa? Kamu, ka tu kaha. Senang kan? Tahrif kan? Dia ubah ayat, dia ubah makna sekaligus kan? Ka tu maknanya kaha. Jadi saya sebut ni, orang dah tahu semua dah kan cerita ni kan. Ni tak, benda-benda ni pendalilan dia semua ada. Walaupun dia tarik balik jawatan dan sebagainya, tapi nak sebut ramai orang percaya. Itu yang pelik tu kalau tak belajar. Ka tu maknanya, sedangkan ka tu dhamir tu kata ganti nama kamu tu, innaka, kamu tu kan. Jadi ka tu tak kaha. Kalau nak kira kaha ni bahasa Arab, qahar, qa maksudnya. Kenapa tak jadi innaka? Tapi itulah orang tak belajar, dia ubah, dia tahrif kan. Antara benda-benda yang ramai yang cuba ubah ayat Quran ni kan. Kalau khususnya golongan-golongan batiniyah, golongan-golongan sufi, ramai yang sufi bagus-bagus. Tapi kadang-kadang yang melampau ni, banyak yang kita jumpa yang melampau ni, Al-Ghali ni yang melampau ni. Dia cuba ubah makna-makna ayat tu. Kalau di dalam ayat kursi, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih, kan, man dzalladzi dia kata apa? Man dzalladzi, sedangkan man dzalladzi, allazi tu satu perkataan, man dzalladzi, allazi tu satu perkataan, tapi dia pecah perkataan tu, man dzalladzi kan, za lam perkataan lain, zi perkataan lain. Dia ubah ayat tu, dia ubah perkataan tu. Sepatutnya allazi satu perkataan tak diceraikan, dia cerai terus. Dalam Quran jelas allazi satu perkataan. Maksudnya apa? Sesiapa yang menghina diri, menghina hakikat diri, dia akan mendapat syafaat dengan izin Allah. Sebab apa? Ini ilmu sufi yang pelik-pelik kan. Yang tak pelik banyak aja, tapi memang orang kita ni suka benda pelik. Orang kita kalau benda tak pelik macam tak best je. Tapi bila pelik barulah suka, baru nak ikut. Sebab apa? Pelik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini benda-benda tahrif, perubahan, ubah makna, ubah perkataan, ubah maksud. So benda-benda ini kita kena membersih antara hak kita dengan Al-Quran. Kita bersihkan Al-Quran daripada sebarang perubahan-perubahan yang melampau, wal intihal, dan penyamaran golongan-golongan batil ni. Cuba nak menyamar kan, kadang-kadang cuba ada yang reka ayat Quran dan sebagainya kan. Kalau sebenarnya kita mungkin tak biasa jumpa, tapi tempat lain banyak orang nak sebar surah Al-Muslimun kan, surah Al-Muslimun, surah Al-Iman. Kalau kita tak banyak mengaji Quran, tiba-tiba orang baca dalilnya dalam surah Al-Muslimun, kita pun catatlah surah Al-Muslimun kan. Lepas tu update status, dalam surah Al-Muslimun ada disebutkan ayat yang pertama. Sedangkan surah-surah Al-Muslimun, surah An-Nurain, surah macam-macam surah, ada dalam 5-6 surah yang direka oleh golongan-golongan Nasrani moden ni kan. Surah At-Tajassud, surah penjelmaan. Sebab apa? Nak cerita tentang bagaimana Allah menjelma dalam makhluk dia kan. Ini cerita Jesus lah, Tuhan menjelma dalam Jesus. Buat surah At-Tajassud
Kan surah Al-Iman cerita Jesus juga, tapi benda-benda tu kalau kita tak belajar, tak baca, mungkin kita pun tak tahu. Kadang-kadang kita okey, anak-anak kita yang duk layari internet kat rumah tu. Kan kita memang dia mungkin jarang-jarang datang masjid, mungkin tak berapa mendalami agama, tiba-tiba duk tengok, oh surah Al-Iman dalam ayat ni, oh ada sebut cerita tentang Allah menjelmakan dalam makhluk. Oh ada dalam Quran. Tapi oleh kerana tak jarang-jarang kita baca, menyebabkan kita terpalit, kita terpengaruh dengan ayat-ayat yang macam ni. Zaman Nabi pun dah ada dah. Kan Musailamah Al-Kazzab, siapa tak tahu Musailamah Al-Kazzab, mengaku Nabi, zaman Nabi masih ada. Waktu Nabi tak berapa nasihat, dia mula dah keluar Musailamah Al-Kazzab kan. Dah mula keluar mengaku jadi Nabi. Kan sampai dia mengaku tanpa segan silu dan mempunyai ribuan penyokong dan pendukung perang Al-Yamamah. Perang zaman Sayyidina Abu Bakar, perang sampai cukup ramai para hufaz Al-Quran yang mati dalam perang Al-Yamamah lawan geng Musailamah Al-Kazzab. Ribuan di kalangan orang Islam mati lawan golongan ikut Nabi palsu. Boleh pula dia buat surah macam-macam surah. Musailamah Al-Kazzab ni dia pernah hantar surat kat Nabi, dia kata, Muhammad, innallaha ba'athani nabiyyan kama ba'athaka nabiyyan. Allah dah lantik mengutuskan aku sebagai nabi sebagaimana dia mengutuskan engkau juga sebagai nabi. Dia tak tolak Nabi Muhammad sebagai nabi. Dia kata Nabi Muhammad tu nabi juga, tapi aku pun nabi juga. Kan. Tak kalah dia. Nabi Muhammad tu nabi, aku pun nabi juga. Nabi Muhammad diturunkan Al-Quran, aku pun ada Quran juga. Dan ramai penyokong dia. Ini zaman Nabi Muhammad ada, ramai ikut. Zaman kita Nabi Muhammad tak ada depan mata, ya Allah. Itu tak pelik orang boleh ikut. Pelik. Ya Allah ya Rabbi kan. Musailamah pernah sebut kat Nabi, dia kata, dia hantar surat kat Nabi waktu mula-mula dia kata dia jadi nabi tu, dia kata, Muhammad, kalau Allah Subhanahu Wa Taala nanti Allah Subhanahu Wa Taala dah bagi kamu menguasai dunia ni, nanti kita akan bagi separuh. Kamu separuh, aku separuh. Senang pula dia. minta dengan Nabi Muhammad. Nanti hantar surat tu minta Nabi Muhammad nak separuh-separuh. Nabi Muhammad separuh, dia separuh. Oi, pandai dia. Minta juga jawatan dia kan. Lepas tu Nabi Muhammad balas balik surat. Nabi balas dengan ayat Quran juga. Ayat apa? Ayat bila Allah sebut yurisuha may yasha, inna ardillahi yurisuha may yasha. Bumi Allah ni Allah wariskan kepada sesiapa yang dia nak. Wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik bagi orang bertakwa. Nabi balas macam tu je. Kan, tapi ujung-ujungnya Musailamah Allah kan, dia cuba intihal, dia menyamar dengan ayat-ayat Al-Quran. Ada surah-surah yang pelik-pelik. Satu hari Amr ibn Al-As, kan waktu tu Amr ibn Al-As belum masuk Islam lagi. Dia jumpa Musailamah Al-Kazzab. Dia kata, Musailamah, dengar cerita kamu ni jadi nabi. Dia tak masuk Islam lagi. Kan? Kamu ni dah jadi nabi. Betul ke? Betul lah, aku dah jadi nabi. Dia kata, okey, kalau aku nak cerita pada kamu. Malam tadi ada ayat Quran yang turun pada aku nak cerita pada kamu. Kamu nak dengar tak? Amr bin As kata, okey, nak dengar. Sebutlah ayat apa. Dia kata, kau tahu tak? Muhammad Allah bagi pada dia satu surah berkaitan dengan gajah. Cerita tentang gajah, surah Al-Fil. Kan, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kau tahu tak? Allah pun bagi juga pada aku surah tentang gajah juga. Kan? Allah pun bagi juga pada aku surah tentang gajah. Macam mana bunyinya, kata Amru? Dia pun bacalah, Al-fil mal-fil wa ma adraka mal-fil lahu khurtumun tawil wa zambun wasil. Tuan-tuan, kalau kita tak hafal Quran, kadang-kadang salah kau baca imam, kita Allahu Akbar juga belakang. Kan? Kena pula buat lagu kan. Inna dzalika min khalqina laqalil. Cerita apa? Al-fil, gajah. Mal-fil, gajah tu apa? Wa ma adraka mal-fil. Kau tahu tak gajah tu apa? Tanya lagi. Bunyi macam Quran juga kan? Lahu khurtumun tawil. Gajah tu dia ada belalai yang panjang. Wa zambun wasil, ekor dia pendek. Dia buat ayat Quran juga kan. Dia buat ayat Quran juga. Ujung-ujungnya, inna dzalika min khalqi rabbina laqalil. Sesungguhnya gajah ni antara ciptaan Allah yang jarang-jarang. Kita kalau kita tak ngapal ni, kita kena tu imam sedap buat lagu juga kan.
Al-fil wa ma adraka mal fil. Oh, sedap ni. Kan kena buat taranum kan. Lahu khurtun tawil. Macam-macam kan. Jadi itu penting mengaji kan. Dia buat ayat macam tu sampai seorang mufassir Al-Khattabi dia sebut apa? Ma ahmaqa Musailamah. Bodoh sungguh Musailamah. Dia cuba nak tiru ayat Quran tu. Al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah kan. Dia al-filu mal fil wa ma adraka mal fil. Cuba tiru. Cuba nak tiru, nak menyamar buat ayat Quran juga. Cuba nak tiru tu. Sedangkan dalam Al-Quran bila Allah sebut wa ma adraka ni maknanya untuk kita apa yang kamu tahu tentang wa ma adraka ni apakah jalan supaya kamu dapat mengetahui maknanya. Maksudnya wa ma adraka apakah cara supaya kamu dapat mengetahui. Perkataan adraka ni digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada perkara-perkara yang tak dapat dilihat oleh mata. Al-qari'atu mal qari'ah. Cerita tentang qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Al-haqqatu mal haqqah. Wa ma adraka mal haqqah. Cerita tentang kiamat. Al-haqqah. Bagaimana tentang kiamat tu? Apakah jalan supaya kamu dapat tahu tentang kiamat? Benda yang tak nampak dengan mata. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Apakah jalannya supaya kamu tahu tentang Al-Qadar? Benda tak nampak, tapi dia tiru. Wa ma adraka mal fil. Kan, apakah jalan supaya kamu tahu tentang gajah? Gajah depan mata nampak. Tak payah cerita orang nampak dia punya belalai panjang, ekor pendek. Orang nampak, tak payah cerita pun. Tak payah guna pun perkataan adraka tu. Tapi macam mana? Ada juga orang ikut. Kan, Amr ibn As dengar, dia keli-keli dengar. Masa tu tak masuk Islam lagi, dia keli-keli dengar. Dia kata, ada ayat lain ke? Oh, ada surah lain. Ada surah lain. Kan? Surah apa? Surah Ad-Difda, surah katak. Tadi gajah, katak pula. Kan? Ya Difda'u binta Difda'ini naqi ma taniqi a'laka fis salji wa asfalaka fit tin. Dengar tu macam Quran juga. Kan? Apa maknanya? Wahai ya Difda'u binta Difda'in. Wahai katak, anak kepada dua ekor katak. Dah kenapa? Kan? Naqi ma taniqi. Berenanglah sesuka hati kamu. A'laka fis salji wa asfalaka fit tin. Kan? Di atas kamu air, bawah kamu tanah. Oh, dia seronok dengar. Dah habis baca dia tutup dia. Selesai dah ni ayat surah. Sebab apa? Menyamai surah Al-Kautsar. 3 ayat. Dia pun 3 ayat juga cerita pasal katak. Apa kata, apa respon Amr ibn As? Tak masuk Islam lagi tu. Dia tengok Musailamah, dia kata, "Wallahi innaka la ta'lamu anni a'lamu annaka kadzdzab." Dia bagi depan muka, dia kata, "Musailamah, demi Allah." Dia kata apa? Kamu pun tahu. Kamu pun sangat tahu bahawa aku tahu kau ni pembohong. Kan? Kau pun tahu. Kau tahu aku ni tahu kau pembohong. Dia tak jawab panjang. Kan ayat dia pedah juga. Dia tak ada dah macam nak oh subhanallah. Sallu alaihi. Tak ada nak main-main dah. Dia kata, "Kau ayat kau bagi kat aku ni, kau pun tahu sebenarnya kau tahu aku tahu kau bohong." Kan? Tak payah cerita panjang, tak payah kata kadzab, tak. Dia pun sendiri tahu aku ni tahu dia bohong. Jadi malah jawab sedap. Jadi banyak ada benda-benda macam ni, perangai-perangai Musailamah Al-Kadzab ni akan ada sepanjang zaman. Tuan-tuan sekalian, orang yang cuba membuat penyamaran, dia nak ubah-ubah ayat Quran. Jadi tugas kita lah antara hak-hak Al-Quran tu, kita membersihkan Al-Quran daripada sebarang penyamaran ni. Dah siap belum? 3-2. Okey, sikit kan. Okey. Baik, tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sikit lagi kita sambung kita berhabis insya-Allah ni. Wan nasihati likulli ma'aniha. Antara hak-hak Al-Quran ialah kita memberi nasihat dengan apa sahaja makna-makna yang ada di dalam Al-Quran, kan? Apa sahaja makna-makna yang ada dalam Al-Quran, kita jadikan Al-Quran tu satu nasihat untuk kita. Dan kita dalam surah Al-Asr Allah Subhanahu wa taala sebut wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, kan? Berpesan-pesan, nasihat dengan kesabaran, nasihat dengan kebenaran.
Nak bagi nasihat yang paling baik, paling cantik apa dia? Quran. Kan? Kalau kita nak buat kod, tak apa kita nak ambil kod mana-mana, sejarah ke, ahli politik ke, ahli macam-macam ahli kan. Okey, selagi mana kod tu baik. Tapi yang paling hak Al-Quran ialah kita mengambil kod dalam Al-Quran. Jadikan sebagai nasihat. Kalau nak nasihat anak kita ke, nak nasihat kawan kita ke, nak nasihat isteri kita ke, why not? Mengapa tak kita ambil nasihat-nasihat yang ada dalam Al-Quran? Mungkin kita tak jumpa, carilah. Sekarang ni tak susah sangat. Kita boleh Google je. Cuma hati-hatilah Google, takut-takut kena surah Al-Iman. Kan, kena pula surah Al-Wasaya. Sama juga surah-surah yang direka-reka dengan surah Al-Muslimun. Bunyi macam best, surah Al-Muslimun. Tapi kalau kita Google, kita tak belajar, tak baca-baca betul nama-nama dalam Al-Quran, takut-takut. Benda Google ni kena hati-hati banyak-banyak. Penting untuk kita belajar. So nasihat sangat penting untuk kita ambil nasihat-nasihat yang ada dalam Quran. Sebab apa? Ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat, kan? Yang terakhirnya wad'awati ila zalika ala basirah, dan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdakwah kepada Al-Quran berdasarkan kepada ilmu dan hujjah yang kukuh. Kan berdakwah ni Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Yusuf, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah ana wa man ittaba'ani. Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku, aku menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyeru manusia kepada Allah ala basirah, berdasarkan kepada hujjah, berdasarkan kepada ilmu. Berdakwah ni tuan-tuan sekalian, ialah ada orang kata nak dakwah ni nak tunggu pandai dulu, jadi ustaz dulu, kita dah banyak ilmu, cukup ilmu baru kita nak turun dakwah dan sebagainya. Sedangkan Nabi SAW sebut apa? Balighu anni walau ayah. Sampaikan tentang aku walaupun satu ayat. Kita tahu tentang satu ayat menjadi tanggungjawab kita. Kita belajar kuliah tiap malam kan. Kita belajar, menjadi tanggungjawab kita untuk dakwah. Kita sampaikan ayat yang kita baca. Kita duk buat nota tu kan. Ramai yang buat nota malam-malam kuliah-kuliah tu kan. Balik rumah, apa salahnya kita buka nota tu pada isteri kita ataupun anak kita? Malam ni, ataupun paling-paling malaslah kita snap je, letak dalam grup keluarga kita. Paling-paling kurang. Ini isi kuliah malam ni. Snap, masuk dalam grup. Anak kita membaca, oh ini kuliah ayah datang malam ni. Ya, ni apa makna dia ya? Oh, dalam kuliah tadi kita pun sampaikanlah. Kan banyak ayat-ayat yang kita dapat. So antara hak Al-Quran ialah kita sampaikan Al-Quran, tapi dengan syarat ala basirah, berdasarkan kepada kefahaman. Memang juga kalau kita catik ke, kita dengar ke, kita tak faham betul, kemudian kita sampaikan menyebabkan orang lebih keliru daripada apa yang sebenarnya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dakwah ni pentinglah. Itu yang disebut oleh Syekh Muaz Hawa, anak kepada Syekh Sa'id Hawa. Masa orang tanya dia tentang kepentingan dakwah, keperluan dakwah, nak tunggu pandai dulu, habis belajar dulu baru nak turun dakwah, dia kata apa? Nabi sebut balighu anni walau ayat. Sampaikan daripada aku, tentang aku, walaupun satu ayat. Satu ayat. Tahu satu ayat, sampaikan. Sekarang ni tak macam dululah, kita nak sampaikan sesuatu tu susah. Nak kena hantar surat, nak kena menulis. Tak macam 2-30 tahun lepas. Sekarang pun boleh update status je. TikTok pun boleh kan. Paling-paling kurang TikTok pun tak apalah, kita buat video point kuliah kita. Oh, malam ni bincang pasal ayat tu, ayat tentang ada penyamaran Quran. Oh, rupanya kita update status dekat TikTok. Oh, rupanya Musailabah pernah buat ayat tentang katak dan juga gajah. Rupanya contoh. Poin kuliah malam ni, sampaikan walaupun satu ayat, walaupun sikit, tak susah. Sekarang Allah, nikmat Allah cukup besar. Nikmat Allah cukup besar sekarang dengan teknologi yang ada. Nak tak nak je, untuk kita maklumkan juga pada anak-anak kita, pada jiran-jiran kita, khususnya anak-anak kita lah, keluarga kita yang hari-hari kita pegang telefon. Kita pun pegang telefon kan. Mengapa tidak kita boleh update, kita sampaikan walau satu ayat, santai-santai pun tak apa, asalkan sampai insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ini beberapa perkara yang kita sebutkan malam ni tentang hak-hak Al-Quran yang sepatutnya kita kena sampaikan. Ini hak dia, tanggungjawab yang sekarang ni kita baca Quran bukan hanya sebab kebanyakan kita ni sampai pada level tilawatihi je, yang disebut mula-mula dalam perenggan ni. Sampai pada level baca je. Hak Al-Quran untuk dibaca tu okeylah. Hak Al-Quran untuk dihafal tak ramai.
Ada sebahagian. Hak Al-Quran untuk tadabbur lagi kurang. Ramai juga yang hafal tapi kurang. Hak Al-Quran untuk menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, kita kena muhasabah banyak. Hak Al-Quran untuk kita ikut apa saja arahan Al-Quran, muhasabah banyak kan. Hak Al-Quran untuk tinggalkan apa saja larangannya, izijari bizawajirihi, kena muhasabah juga. Hak Al-Quran untuk ambil iktibar daripada bidalan Al-Quran. Ini kita sebut dalam kuliah lepas kan, tentang amsal, bidalan berapa banyak kita baca bidalan yang ada dalam Al-Quran kan. Kalau perumpamaan bidalan Melayu, perumpamaan Melayu semua hafal kan, sampai bergaduh noh. Tak, bukan pagar. Tak, pagar bukan pegar. Harapan pegar makan padi. Tak, pagar bukan pegar. Sejak bila dia pegar? Bergaduh pula. Pernah tak baca dalam Facebook, orang bergaduh pasal pegar dengan pagar. Akhirnya mengutuk, kau ni buta sejarah lah, apa benda lah. Bergaduh pasal apa pegar dengan pagar. Ya Rabbi kan, subhanallah. Dia nak sebut melepaskan batuk di tangga. Batuk tu batuk lah. Tak, batuk bukan batuk. Batuk tu benda yang nak kau air kat tangga tu. Tak. Bergaduh pasal peribahasa Melayu. Okey lah kan. Tapi dalam Al-Quran berapa banyak kita kaji, berapa banyak kita baca bidalan peribahasa yang Allah letakkan dalam Al-Quran. Itu antara haknya. Tak ramai yang mungkin ambil berat kan. Al-ilti'azi biqasasihi, ambil peringatan daripada kisah-kisah Al-Quran. Semua yang kita sebutkan tadi adalah hak-hak Al-Quran yang kita tanggung sekarang, yang akan kita jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah dalam kuliah yang akan datang kita akan sambung tentang wa'dullahi bihifzi, janji Allah untuk memelihara Al-Quran. Kita tengok macam mana ajaibnya Allah Subhanahu wa taala pelihara Al-Quran. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak-banyak. Jazakumullahu khairul jazaa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.